Assalamualaikum. Nama saya Nur Farshid Liani binti Rosli, BA 19110602 dan rakan saya iaitu Nur Husna binti Othman, BA 19110326 dan Amanina binti Abdul Hamid, BA 19110558 akan membentangkan analisis filem Ode to My Father 2014. 야, 이거 먹고. 그래. 초콜릿 기분이. 어디 하늘에서 돈다발 같은 거 안 떨어지나? 떨어질 때 있긴 있지. 쌀까마니를 머리 위로 올리기만 하면 됩니다. 우리 친구를 이런 전쟁자에 데리고 생각다 싶어. 다른 게 뭐가 있노? 다 돈 벌자고 하는 짓인데. 이야, 여가 우리 집이가. 나는 그래 생각한다. 힘든 세월에 태어나가 이 힘든 세상 풍파를 우리 자식이 아니라 우리가 겪은 게 참 다행이라고. Pengenalan. Ode to My Father ialah sebuah filem drama Korea Selatan 2014 arahan Yoon Jae-kyun. Ia menggambarkan sejarah Korea Selatan dari tahun 1950-an hingga kini. Melalui kehidupan seorang lelaki biasa, dia mengalami peristiwa seperti pemindahan Hunan pada tahun 1950 semasa Perang Korea. Seterusnya, lokasi pengembaraan filem Ode to My Father dilakukan di Hunan Port dan Busan. Watak utama Hwan Junmin adalah sebagai Dokso. Sehubungan dengan itu, dia adalah seorang yang berani, malahan dia juga seorang yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Seterusnya, Yoon Jin Kim adalah sebagai Yanja. Di samping itu, dia juga adalah seorang jurawat di Jerman. Walau bagaimanapun, Yanja telah bertemu Dokso di Jerman dan mereka akhirnya berkahwin dan menjadi isteri kepada Dokso. Akhir sekali, Oh Dasu adalah sebagai Dalgu dan dia adalah kawan baik kepada Dokso. Di samping itu, Dalgu dan Dokso saling membantu antara satu sama lain. Plot permulaan. Ode to My Father ialah kisah Dokso, seorang lelaki yang menghadapi peristiwa huru-hara. Sehubungan dengan itu, Dokso telah mengatur keberanian yang luar biasa dalam melindungi keluarganya. Seterusnya, Dokso terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada bapanya semasa pemindahan pelarian Korea Utara. Kata-kata terakhirnya kepada bapanya adalah bahawa dia akan sentiasa melindungi keluarganya. Seterusnya, klimaks. Dokso menetap di Busan. Di samping itu, Dokso membantu untuk menyara keluarga untuk menggantikan bapanya. Seterusnya, Dokso bekerja di Lombong Arang Batu di Jerman pada tahun 1960. Di samping itu, Dokso juga bertemu cinta pertamanya di Jerman, iaitu Yanja, dan akhirnya mereka berkahwin. Kemudian, Dokso juga ke Vietnam untuk membantu mangsa-mangsa dari Perang Vietnam. Akhir sekali, pengakhiran. Ode to My Father adalah sebuah kisah yang mengharukan di mana ia tentang seorang lelaki biasa yang mengumpul ketabahan luar biasa demi keluarganya. Akhir sekali, Ode to My Father ialah pandangan penuh kasih sayang terhadap keluarga. Isu migrasi dalam filem Ode to My Father ialah filem ini memperlihatkan adanya isu migrasi yang melibatkan keluarga Yoon Dokso, iaitu terpaksa bermigrasi akibat daripada peperangan yang berlaku di Hukna. Dia bersama ibu dan adiknya telah bermigrasi di Busan dan tinggal di sana sebagai pengusir perang dengan makciknya. Hal ini kerana ayahnya terpaksa mencari adiknya yang hilang semasa menyelamatkan diri. Meninggalkan Dokso dan seluruh keluarganya, ayahnya membuat janji kepada beliau untuk dapat menjadi ketua keluarga. Oleh itu, beliau menjadi pencari nafkah keluarga sejak kecil dengan melakukan segala jenis pekerjaan untuk kebutuhan keluarga. Akan itu, mereka tidak boleh balik ke tempat asal mereka kerana rumah mereka habis terbakar. Beliau mengabaikan diri untuk keluarganya yang tersisa dengan bekerja di segala macam pekerjaan untuk menyara keluarga mereka. 명심히 들으라.
내 없으면 장남인 네가 가장인 걸 알지, 야? 가장은 어떤 일이 있어도 가족이 제일 우선이다. 알았지, 야? 시방부터 네가 가장이니까 가족들 잘 지키라. 빨리. 저게 뭐고 거지 새끼들도 아니고 저라니까 나라가 발전이 안 되지. 또 고양이 이북이로구나. 나도 고양이 이북이다. 강원도 통천. 그래, 너는 꿈이 뭐냐? 선장입니다. 선장? 나는 배 만드는 게 꿈인데. 그것도 아주 커다란 배. 우리나라가 큰 배를 어떻게 만듭니까? 일단 돈을 많이 모아서 땅을 사. 그래가지고 배 필요한 나라 있을 거 아니야. 가서 땅 사진 딱 보여주고, 쫙, 이 땅에서 니들이 필요한 배 우리가 만들어 줄 테니까 니들이 우리 배 사라. 그러는 거지. 기계 말이 됩니까? 정 사장님. 시련은 있어도 실패는 없는 거야. Seterusnya, filem ini memperlihatkan adanya isu migrasi yang melibatkan keluarga Yung Dok-soo, iaitu migrasi ke Jerman untuk bekerja di sana. Beliau mendapatkan pekerjaan berbahaya di Lombong Batu Aran, Jerman untuk membayari sekolah adiknya. Wang yang diperoleh oleh beliau dihantar balik ke kampung untuk keluarganya. Disebabkan itu, beliau terlibat dalam runtuhan Lombong dan mengalami kecederaan yang teruk. Setelah kejadian runtuhan, beliau meninggalkan Jerman disebabkan visanya telah tamat. 다요 있고 서덕이 어딘지도 모르고 강도는 무슨 지라고 평생 사표를 안 해본 주제. 덕수야, 인생은 타이밍이다, 타이밍. 다 때가 있다는 말이다. 무슨 말인지 알겠나? 딱 3년만 갔다 오자. 안 한다고 안 간다고 좀. 검정고시 시험도 얼마 안 남았구만은 진짜. 그거는 갔다 와서 하면 된다 이가 임마. 막말로 너희 집에 네 말고 돈 벌 사람 누가 있노? 누구 동생 등록금 내야 된다며. 생생 괴짝 100만 개 만들어봐라. 등록금 나오는가? 생각할 게 뭐가 있노 임마. 답답 나왔는데. 아야 된다. Selain itu, filem ini memperlihatkan adanya isu migrasi yang melibatkan keluarga Yung Dok-soo, iaitu migrasi ke Vietnam walaupun dilanda peperangan. Beliau memutuskan meninggalkan Korea untuk ke Vietnam bagi memenuhi keinginan perkahwinan besar adik perempuannya. Selain itu, masalah yang dihadapi beliau semakin rumit saat pakciknya merancang untuk menjual kedai makciknya. Oleh itu, beliau juga ingin mendapatkan wang secukupnya untuk membeli kedai dari pakciknya. Beliau telah membahayakan nyawa beliau semasa berada di Vietnam untuk mencari wang secukupnya bagi memenuhi keinginan keluarga. 엘람 전쟁터자. 내야 세상 돌아가는 걸 잘 모르는데도 자고 있나면 엘람서 며칠 죽었다 가는 데를 일 아이 보낸다. 어머니 그거는 총 들고 직접 싸우는 군인들 얘기고 우리 같은 기술자들은 진짜 안전하다 안 갑니까? 알긴데. 오빠야, 돈 많이 준다더나? 닥치라오. 저기 달러로 준답니다. 850불에 우리 돈으로 한 40만 원. 쥐기네. 그럼 내 결혼하는데 난 문제 없겠다. 내가 그 주둥이 닥치란 말했지. 아무튼 절대로 아이 된다. 우리가 조금씩 아끼면 이것으니 결혼할 돈 정도는. 어머니 그냥 갔다 올게. 저 혼자 가는 것도. Tajuk seterusnya adalah interpretasi storyline. Filem ini telah menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Deok-soo yang bermigrasi ke negara lain bagi menjana pendapatan keluarga, iaitu berhasrat untuk mengeluarkan keluarganya daripada kehidupan yang susah. Pada mulanya, Deok-soo dan keluarganya berasal daripada Hungnam. Mereka terpaksa bermigrasi ke rumah makciknya di Pelabuhan Busan adalah disebabkan oleh peperangan antara China dan Korea pada tahun 1950-an ketika itu. Semasa mereka menyelamatkan diri untuk menaiki kapal milik tentera Amerika Syarikat dari kawasan peperangan tersebut, Deok-soo kehilangan adiknya Mok, iaitu bernama Mok-sun, dan sebelum ayahnya turun dari kapal tersebut untuk mencari Mok-sun, ayahnya telah berpesan bahawa Deok-sun lah yang akan menjadi ketua keluarga selepas ini.
Oleh itu, disebabkan pesanan ayahnya, maka sejak kecil lagi, Deok-sun telah bekerja sebagai pengilap kasut di Bandar Pelabuhan Busan. Pada tahun 1960-an, keperluan kewangan memaksa Deok-su pergi ke Eropah bersama kawan baiknya iaitu Dalgo, di mana mereka mencari kerja berbahaya sebagai Geisterbilder di Lombong Arang Batu, Jerman untuk membayar tuition adiknya di Universiti Kebangsaan Seoul. Penceritaan ini dikaitkan dengan teori New Economics of Labour Migration. Hal ini dikatakan kerana andaian kedua teori New Economics of Labour Migration ini dapat menyokong atau menjelaskan tentang hasil pendapatan Deok-su yang bermigrasi tersebut, dan ia menghantar pulang wang tersebut bagi menyara ke keluarganya di Korea. Setelah ia mendapat apa yang diimpikan, maka dia pun pulang bekerja di kedai makciknya. Deok-su berkahwin dengan wanita yang bermigrasi di Eropah juga sebagai jururawat. Deok-su meninggalkan Korea sekali lagi pada tahun 1970-an untuk Vietnam yang dilanda perang. Sebahagiannya untuk memenuhi hasrat kakaknya untuk berkahwin besar dengan memperolehi wang yang mencukupi untuk membeli kedai barangan import daripada bapa saudaranya. Dia kembali ke Korea dengan kaki yang tempang akibat ditembak ketika membantu penduduk kampung melarikan diri dari Viet Cong. Seterusnya adalah aplikasi teori. Teori yang terdapat dalam filem ini adalah teori New Economics of Labour Migration. Migrasi antarabangsa berlaku bukan hanya disebabkan perbezaan upah dan keadaan ekonomi antara dua buah negara, tetapi terdapat faktor lain seperti peluang memperolehi pekerjaan yang selamat, modal pelaburan dan keperluan untuk mengurus risiko dalam jangka masa yang panjang. Sebagai contoh, Deok-su sanggup bermigrasi ke negara Eropah dan Vietnam kerana ingin menjana pendapatan buat ahli keluarganya, dan ia bermigrasi adalah atas keputusan keluarga kerana ayahnya pernah berkata bahawa Deok-su ini merupakan ketua keluarga. Deok-su bekerja keras dan hasil pendapatan tersebut dia hantar kepada keluarganya di Korea Utara bagi mengeluarkan daripada kesusahan. Hal ini kerana itu merupakan permintaan bapaknya sebelum mereka berpisah semasa perang Korea di Hong. 네가 스테이지 부분을 더 금하고 그 동생들은 우야로 좀 일나와라 이 끌베이 새끼야. 누구랑 가는데? 달구 오빠야도 같이 간다 했다. 내가? 은지야. 안 돼요. 그래 안 되지 이거는. 저 과부 만들 생각이세요? 그럼 얘는 과부촌이네. 살아도 여기서 살고 죽어도 여기서 죽어요. 야, 왜 이렇게 네거티브 하노? 아무튼 안 돼요. 누구는 가고 싶어서 가는 줄 아나? 어? 이렇게 내 팔자라고. 내 팔자가 이런데 내보고 어쩌란 말이고. 당신 팔자가 어때서요? 나는 남이 아니라 당신을 위해서 한번 살아보라고요. 당신 인생인데 왜 그 안에 당신은 없냐고요? Seterusnya adalah teori social network. Jaringan sosial melalui sosial kapital iaitu dengan menyediakan bantuan segera untuk diperlukan oleh migran, memudahkan akses kepada peluang pekerjaan dan sokongan sosial yang lain, kewangan emosi serta tempat tinggal. Seorang perempuan yang dikenali sebagai Yong Jun yang berasal daripada Korea sanggup bermigrasi ke negara Eropah dan bekerja sebagai jururawat. Impiannya juga adalah sama dengan Deok-su, iaitu ingin menjarakan keluarga. Ini menunjukkan berlakunya teori social network iaitu memudahkan akses seperti tempat tinggal dan gaji yang lebih lumayan. Selain itu juga, Deok-su bermigrasi ke Pelabuhan Busan adalah disebabkan oleh peperangan dan mempunyai keluarga di pelabuhan tersebut. 안 궁금해요? 뭐가요? 제가 어떤 사람인지, 한국에선 어디 살았는지, 뭐 가족 관계는 어떻게 됐는지. 에이, 막 그런 거 물어 뭐합니까? 네? 뭐 가난했겠죠. 장녀일 가능성이 크고, 그러고 동생들이 제비 새끼들 마냥 밥 달라고 입을 쩍쩍 벌리고 스키고. 그래서 이어서 새가 빠지게 번 돈 싹 다 한국으로 부채시키고. Seterusnya adalah aplikasi teori dalam filem. Filem ini dikaitkan dengan teori New Economics of Labour Migration dan teori social network, di mana teori ini menunjukkan beberapa faktor kenapa berlakunya migrasi antara dua buah negara. Kedua-dua teori dapat dikesan dalam filem Ode to My Father
di mana disebabkan Deok-su mengingati nasihat ayahnya untuk menjaga ibu dan adik-adiknya dan dia dianggap sebagai ketua keluarga. Deok-su mengambil langkah untuk bermigrasi ke negara orang bagi menjana pendapatan keluarga dan hasil tersebut Deok-su hantar ke Korea iaitu pembelanjaan ibu dan adik-adiknya supaya mereka keluar daripada kesusahan. Seterusnya adalah elemen kreativiti. Iaitu pertama adalah kostum. Dalam filem ini mereka menggunakan pakaian casual dan fedoras yang sesuai dengan pembawa watak yang konservatif iaitu mempertahankan adat dan pada masa yang sama memudahkan menjalankan aktiviti harian. Filem ini memaparkan kegigihan seorang lelaki yang merupakan anak sulung dalam sebuah keluarga. Ia sanggup bermigrasi demi menjana pendapatan untuk menyara ahli keluarganya. Seterusnya adalah penyuntingan. Penyuntingan sebuah filem bertujuan bagi memamparkan jalan cerita yang lebih menarik, memberi mesej atau maklumat yang berkualiti kepada para penonton. Penyuntingan adalah proses di mana seseorang penulis berusaha untuk memperbaiki draft dengan memperbetulkan kesilapan agar lebih menarik. Proses penyuntingan perlu mengambil kira ke semua aspek baik dari segi pemotongan babak, pergerakan masa serta penyampaian dalam filem Ode to My Father agar dapat memberi kesan yang mendalam terhadap penonton. Dengan kata lain, proses penyuntingan merupakan penentu sama ada filem itu berkualiti. Kontekst filem, isu sejarah. Korea Utara adalah sebuah negara yang merupakan sebahagian daripada Semenanjung Korea. Sebelum tahun 1945, Korea merupakan sebahagian dari Kesatuan Semenanjung Korea sebelum mengalami perpecahan. Masyarakat Semenanjung Korea pada saat itu melakukan perpindahan lintas batas yang disebut border crossing dari utara ke selatan. Seterusnya, di Korea Selatan, orang berasal dari Korea Utara telah dianggap sebagai pelot, pengungsi dan ataupun sebagai migran. Bidek 2009. Selain itu, orang Korea Utara di Korea Selatan seringkali menjadikan bimbangan, kewaspadaan atau rasa belas kasihan sebagai korban kekejaman rezim negaranya. Gelombang perpindahan warga Korea dari utara ke selatan telah terjadinya sejak akhir Perang Dunia Kedua, khususnya ketika Perang Korea yang menyebabkan sebanyak 2 juta penduduk melakukan migrasi. Seterusnya, isu semasa. Migrasi adalah satu bentuk mobiliti ruang yang berlaku di antara unit atau kawasan yang melibatkan perubahan tempat tinggal, iaitu tempat tinggal asal atau tempat bertolak ke tempat ditujui atau tempat yang baru. Usman 1989. Seterusnya, migrasi boleh didefinisikan sebagai penghijrahan seseorang dari suatu tempat ke tempat lain dengan tujuan menetap secara sementara atau kekal. Faktor ketidakstabilan politik di Myanmar, Indonesia, Bangladesh menjadi faktor penolak kepada buruh asing untuk bermigrasi ke Malaysia. Seterusnya, peperangan yang tercetus menyebabkan berjuta-juta penduduk dunia menjadi pelarian dan menyebabkan mereka memilih untuk menetap di negara yang lebih aman. Oleh itu, faktor politik boleh menyebabkan berlakunya migrasi. Kesimpulan, filem To My Father 2014 memfokuskan tentang migrasi dalaman iaitu dari Yunnan ke Busan. Khususnya, migrasi dalaman yang berlaku dalam filem ini adalah disebabkan oleh isu politik di mana ia terjadinya peperangan di Yunnan dan menyebabkan semua penduduk berpindah ke Busan. Oleh itu, jelaslah bahawa faktor ketidakstabilan politik yang berlaku akan menyebabkan terjadinya migrasi.